Harta tu kalau kurang, dia sedih. Ataupun harta tu bertambah, dia bergembira. Tapi dosa duk bertambah tu, sikit pun tak ada kesedihan. Saya sikit duit, orang tak nak bergaul dengan saya, orang jauh dengan saya. Allah dekat dengan kamu, cukuplah. Kalau Allah dekat pada kamu, dah cukup meskipun manusia jauh. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga dengan amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah, sentiasa dipilih oleh Allah, sentiasa dibukakan jalan oleh Allah, dan moga-moga kesemuanya kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala himpun kita berada di dalam taman syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengheratkan hubungan persaudaraan kita hanya supaya meraih keredaan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak ataupun disebut Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Zuhud. Dalam kitab Zuhud karangan Ibnu Mubarak atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah disebutkan, nanti ada manusia di dalam syurga. Ketika mana mereka masuk di dalam syurga, mereka melihat ada beberapa sahabat-sahabat mereka yang tak duduk beserta dengan mereka. Kemudian mereka tanya pada malaikat, wahai malaikat, mana si fulan bin fulan, yang mana sahabat kami ni, kami tengok tak ada pun sama dengan kami. Maka malaikat mengkhabarkan bahawasanya kesemuanya sahabat-sahabat yang kamu cari, mereka tengah diazab oleh Allah di dalam api neraka. Kemudian mereka yang berada dalam syurga tersebut meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, sertakanlah mereka-mereka itu ya Allah duduk bersama dengan kami. Kemudian Allah mengampun mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga bersama dengan sahabat-sahabat mereka yang berada dalam syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala juga himpunkan kita di dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan 40 hadis tasawuf. Alhamdulillah telah separuh hadis, hampir separuh hadis, iaitu terakhir adalah muzakarah, pembahasan kita pada hadis yang ke-24, dan bergenjaklah pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-25, bab memilih fakir berbanding kaya. Ulama mengatakan kesesuaian bagi satu orang yang mana kekayaan bukanlah ada pada dirinya, maksudnya dia bukan satu orang yang kaya, maka pilihlah fakir berbanding kaya. Berbeza kalau sekiranya dia ada kekayaan, susah untuk dia turun pada kedudukan fakir, susah. Menikmatilah kekayaan dengan banyak berinfak. Kalau satu orang dia belum kaya, maka jangan pilih kaya, pilihlah fakir. Tapi satu orang sudah dimaqamkan oleh Allah, dikedudukankan oleh Allah sebagai satu orang yang kaya, sekiranya mampu untuk hidup fakir, alhamdulillah, lagi baguslah. Tapi sekiranya dia tak kuat, dia tak mampu, dia nak kehidupan seperti orang yang kaya, menikmatilah kekayaan dengan cara banyak berinfak atau banyak memberi. Faham Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku Allah telah menawarkan padaku untuk menjadikan aku atau diberikan padaku lembah di Mekah sebagai emas. Aku mengatakan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menawarkan padaku untuk jadikan lembah di Mekah sebagai emas untukku. Aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, tidak, ya Tuhanku, wahai Allah, aku tak mau. Akan tetapi aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahu ataupun hendak kenyang sehari dan lapar sehari. Boleh je Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kemewahan yang ditawarkan oleh Allah, dan Nabi tak akan khianat, lupa Allah dengan kekayaan, boleh sahaja.
Tapi kata Nabi SAW tak mau. Yang aku nak, biarlah aku kenyang sehari dan aku lapar sehari. Seandainya aku lapar, aku akan memohon padamu, ya Allah. Seandainya aku kenyang, aku akan bersyukur dan mengingatmu, ya Allah. Ini keadaan Nabi SAW, ataupun hadis yang masyhur juga, yang banyak kerap kali, acap kali yang saya sebutkan. Nabi SAW bersabda, "Aku telah diberikan pilihan oleh Allah hendak menjadi seorang raja sekaligus seorang nabi, ataupun aku hendak menjadi seorang hamba sekaligus seorang nabi. Yang ku pilih adalah aku hendak menjadi aku sebagai seorang hamba sekaligus aku adalah nabi." Boleh je Nabi nak pilih Nabi raja, masa yang sama Nabi nak jadi Nabi? Boleh je. Nabi tak akan khianat. Kenapa? Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja, dan Nabi Sulaiman tak khianat, tak lupa Allah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam imam bagi seluruh para nabi, menunjukkan Nabi itu lebih lagi dekat pada Allah. Takkanlah Nabi nak khianat kot dengan jawatan raja, pangkat yang ada pada Nabi. Tapi Nabi nak fahamkan kita, keburukan akan melanda, bencana, kerosakan akan melanda satu orang yang ketagih kepada jawatan ataupun kekayaan. Seolah-olah Nabi nak ajar pada kita, aku yang baik ni pun, aku tak inginkan jawatan. Aku yang sempurna, maksum, dipelihara dosa oleh Allah, aku pun tak berkeinginan kepada raja. Tetap aku pilih aku seorang Nabi sekaligus seorang hamba. Selayaknya umatku lebih lagi daripadaku. Seolah-olah Nabi nak kata kat kita tu macam tu. Dan begitu juga hadis yang sebentar tadi kita baca juga. Begitu Nabi SAW boleh je nak jadi kaya, tapi Nabi nak ajar kepada umat, janganlah, hiduplah sederhana, hiduplah dalam keadaan fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya macam tu. Bagaimana pula pandangan Imam Ghazali rahimahullah mengenai lebih memilih fakir berbanding kaya dalam kitab Ihya Ulumuddin? Pada awalnya Imam Ghazali agak menyindir para ulama yang memberi dalil demi dalil untuk boleh memungut kekayaan. Imam Ghazali bantai, kalau istilah agak kasar, Imam Ghazali bantai, atau Imam Ghazali sindi, atau Imam Ghazali camdek, kalau utara panggil camdek lah. Atau Imam Ghazali agak marah. Kata Imam Ghazali, macam mana kamu satu orang ulama boleh bagi dalil demi dalil untuk manusia ni boleh mengumpulkan kekayaan? Marah Imam Ghazali. Tapi ada beberapa kalimat yang saya tak akan sebut, kerana nanti situasi yang berbeza dengan zaman. Kerana Imam Ghazali tu, Allah tu bersih hati Imam Ghazali tu. Imam Ghazali tahu akan datang 1000 tahun yang akan datang, ulama akan mengeluarkan hujah, boleh kekayaan, tak ada masalah. Adanya Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, tu Imam Ghazali sebut tu dalam Ihya tu. Akan ada ulama yang akan memberikan contoh Abdul Rahman bin Auf. Masya Allah. Tapi ada beberapa yang saya tak akan sebut, mengamankan keadaan lah. Okey, pertama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Imam Harith Al-Muhasibi rahimahullah. Saya dah sebut banyak kali dah mengenai Imam Harith Al-Muhasibi. Kenapa Al-Muhasibi? Kerana orangnya tu banyak muhasabah, maka digelarkan Al-Muhasibi. Imam Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah. Imam Ghazali menukilkan perkataannya, iaitu ulama-ulama su adalah syaitan-syaitan manusia. Dan saya sebut sikit. Imam Ghazali sebut banyak, saya sebut sikit saja. Agak berat juga, tapi ini kerana ilmu, saya sebut sikit saja. Ada banyak lagi, tapi saya tak sebut. Apa karakter iaitu ulama-ulama su? Ulama-ulama su iaitu ulama-ulama yang dibenci oleh Allah, ataupun ulama-ulama yang pertopengkan akhirat, sebenarnya hati mereka dengan penuh keduniaan. Itu ulama-ulama su, iaitu ahli-ahli ilmu yang dibenci oleh Allah, ahli-ahli ilmu yang menjadi pengikut Dajjal nanti di akhir zaman. Itu ulama su. Ahli ilmu, fasih berbicara ilmu, faham tentang ilmu, tapi dia dilaknat oleh Allah dan dia akan ikut Dajjal nanti akhir zaman.
Moga Allah pelihara keturunan kita dan zuriat-zuriat kita daripada fitnah dajjal macam ni. Amin. Amin. Nah, ulama-ulama su ataupun ulama-ulama dunia ini adalah syaitan-syaitan manusia dan malapetaka kepada manusia. Mereka gemar kepada harta dunia. Ini cirinya. Siapa ulama su? Mereka suka kepada harta dunia, mereka suka kepada kekayaan, mereka suka kepada kemewahan hidup, dan di akhirat mereka akan jadi orang-orang yang rugi, atau mungkin mereka akan diampunkan oleh Allah dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali nak maksudkan kita, seorang ahli ilmu selayaknya hidupnya tu tak mewah. Hidupnya mewah, tak selayaknya hidup seorang ahli ilmu tu mewah. Tidak selayaknya seorang ahli ilmu menumpukkan harta, tak layak. Maka ahli ilmu tu kena menumpukkan amal, sibuk dengan ibadah, itu selayaknya. Itu pertama. Kedua, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, tanda-tanda hati satu orang terpaut dengan cinta harta adalah hatinya memiliki rasa gembira dan sedih mengenai hartanya. Saya dah sebut dah, orang yang terjebak dalam cinta kekayaan, suka kepada harta yang banyak, confirm hatinya tak tenang. Saya baru ni balik daripada kuliah Setia Alam. Setia Alam kalau rumah besar, rumah besar, kedai-kedai dia ni sewa mahal lah. Bawah tu dah 8,000, 10,000, dan dia ada 3 tingkat. Nak pergi tingkat 2 naik lift. Kedai makan bawah, nak pergi tingkat nombor 2 dia naik lift. Tingkat 2 bang, dia naik lift. Tingkat 3 samalah, dia naik lift. Dia tak ada tangga, wallahu alam ada tak ada. InsyaAllah bulan depan saya nak pergi buat kuliah kat sana. Dia orang panggil, alhamdulillah, bantai orang kaya. So mereka hidup zuhud, hidup sederhana, hidup qana'ah, dia orang panggil. InsyaAllah bulan depan. Tak tahu lagi fikir nak kitab apa. Maka dia cerita, walaupun kita orang ni duduk rumah besar, dia kata wallahi hidup hati ni tak tenang, dia kata. Saya kata kenapa hidup tak tenang, rumah bang besar, dia kata nampak je rumah besar, tetapi hati ni selalu fikir macam mana nak banyakkan duit. Dia buat apa? Dia buat Facebook online, dia sponsor, tulis atas tu. Tahu dia kata, saya tanya kenapa kat Facebook sendiri tak jual, dia kata tak boleh, orang tak tahu, banyak tak akan tahu. Maka dia kata biar orang scroll tu nanti jumpa kita punya ni. Wallahualam apa dia cerita, tak apa nak faham. Ini kerja dia. Dan dia ada HQ dia kat mana ke? Dia ada kat Setia Alam tu, tempat online lah. Orang JNT akan datang, pos laju akan datang. Maka dia fikir macam mana, dia kata kita dah berkeluar duit dah, nanti macam mana keuntungan nak balik kat kita tu macam mana, dia kata. Inilah masalah, tak boleh nak tidur, dia kata. Salah satu lagi, salah saya beli rumah hutang, beli kita hutang. Sekarang saya tersangkut dengan hutang sekarang. Saya kata alhamdulillah saya tak ada hutang. Alhamdulillah lah. Dengar tu macam, oh alhamdulillah ya Allah. Dia kata dunia luar macam tu ustaz. Saya kata saya tak tahu. Dia kata macam mana saya hidup saya sekarang ni, orang duk minta hutang cepat ni, macam mana ni bayar saya, macam mana ni. Nampak je rumah besar, tak boleh ustaz hidup macam ni. Maka orang yang hidup dengan penuh kekayaan, maka hati dia tu tak akan tenang nanti. Ibrahim bin Adham rahimahullah satu hari pergi rombongan dengan sahabatnya. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham tu berhenti dekat hutan. Dalam hutan ada sungai kecil. Ibrahim bin Adham ambil air, kep air tu, bismillah, minum, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, minum lagi, bismillah, alhamdulillah, balik duduk. Ibrahim bin Adham kata, sekiranya hidup kita sederhana macam ni, sekiranya orang-orang kaya dan orang-orang pangkat tahu betapa nikmatnya hidup kita sederhana yang tak ada kekayaan, nescaya mereka akan tinggal kerajaan-kerajaan mereka bunuh kita kerana nak hidup macam kita ni. Maka sahabatnya mengatakan mereka kesemuanya nak cari ketenangan hidup, nak mencari kenikmatan hidup, tapi cara jalan nak menemuinya tu salah. Akhirnya tak jumpa. Mereka sangka dengan kekayaan, mereka sangka dengan jawatan, akhirnya mereka tak menemui ketenangan di dalam hati. Moga Allah SWT baikkan hubungan kita dan Allah Ta'ala jadikan hati kita dengan penuh ketenangan dalam hidup. Amin. Satu orang yang tak terjebak hatinya dengan inginkan kekayaan, maka dia telah merasakan nikmat syurga di dunia terlebih awal sebelum di akhirat. Dah rasa dah?
Alhamdulillah, rasa tu nikmat tu. Oh, seronok hidup macam tu. Kalau tanya saya lah, insya-Allah saya rasa, insya-Allah, moga Allah istiqamah kan, amin. Wah. Yang ketiga, janganlah ditipu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, janganlah ditipu oleh syaitan dan ulama su, kerana mereka itu sesungguhnya rakus kepada dunia. Mereka inginkan kekayaan, kemewahan, maka mereka mendakwahkan bahwasanya kekayaan dan kemewahan itu ada dalilnya, ada hujahnya, disebabkan hati mereka terpaut dengan kekayaan dan kemewahan. Mereka mencari alasan dan keterangan bahawa para sahabat Nabi SAW itu mempunyai harta, dan mereka juga mendakwahkan pada yang lain. Maksudnya mereka memberikan dalil, para sahabat pun ada kekayaan juga, dan mereka menceritakan pada orang lain, jadilah kaya seperti sahabat Fulan bin Fulan radhiyallahu ta'ala. Ini karakter ulama su, moga Allah jauhkan, amin. Ada seorang ustaz tu pun cakap, itu kita jangan pandang tak baik, janganlah. Mungkin disuruh galakkan kita tu banyak sedekah, mungkin macam tu kan. Jangan pula pandang semua, ni semua ulama su ni tak guna. Tak, macam tu. Sesungguhnya mereka semua telah ditipu oleh syaitan, dan mereka tidak menyedarinya. Sekiranya berpendapat bahawa mengumpulkan harta itu adalah lebih baik, mengumpulkan harta, membanyakkan duit itu lebih utama daripada meninggalkannya, maka sesungguhnya kita telah menghina Nabi SAW dan para Rasul kerana mereka meninggalkan harta dan juga kekayaan. Kita kata tak, menumpukkan harta lebih baik. Tak, menumpuk, membanyakkan harta lebih baik, seolah-olah kita hinakan Nabi SAW lah. Sebab Nabi meninggalkannya, seperti mana doa yang kita baca tadi. Dan begitu juga sunnah para anbiya wal mursalin, sunnah para rasul, para nabi, kesemuanya mereka meninggalkan kekayaan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat syurga, lalu aku lihat orang-orang muhajirin dan orang-orang Islam yang miskin masuk ke syurga dengan jalan cepat. Aku tengok sahabat muhajirin dan sahabat orang miskin dan orang Islam yang miskin cepat beratur masuk di dalam syurga. Dan tidak seorang pun dari orang-orang kaya yang aku lihat masuk ke syurga bersama mereka itu. Aku tak nampak pun ada orang kaya yang masuk dalam syurga, melainkan Abdurrahman bin Auf. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf ini juga memasuki syurga dengan merangkak-rangkak, maksudnya dengan penuh kesusahan masuki di dalam syurga. Abdurrahman bin Auf yang banyak infak, banyak duit, banyak infak. Perlu kita ingat, Abdurrahman bin Auf kalau banyak duit, adakah dia membanglokan rumahnya? Abdurrahman banyak duit, adakah dia memahalkan pakaian bajunya? Abdurrahman banyak duit, adakah dia memperbanyakkan kenderaannya? Abdurrahman banyak duit, adakah dia sombong dengan diri dia banyak duit? Abdurrahman radhiyallahu anhu banyak duit, adakah dia geng-geng dengan orang kaya, tak nak duduk dengan fakir miskin? Imam Ghazali kata, kalau zaman sekarang ini susah nak cari macam Abdurrahman bin Auf yang banyak duit, suka lepak dengan orang miskin. Ada, susah jumpa. Ada, tapi payah nak jumpa. Ada, tapi kita tak jumpa lagi. Susah nak jumpa. Macam Abdurrahman bin Auf banyak duit, tapi rumah tu sekecil, pendek, biasa je. Ada tak orang macam tu? Zaman sekarang sangka baik ada lah, tapi payah nak jumpa. Berarti mana alasan boleh kamu beri Abdurrahman bin Auf? Sedangkan pada zaman Abdurrahman bin Auf itu banyak infak, dan zaman sekarang ni jauh sama sekali nak amal macam tu. Sedangkan Abdurrahman bin Auf yang ada kekayaan banyak infak pun menjadi payah merangkak memasuk di dalam syurga, apatah lagi kita yang ada kekayaan sombong pula dengan kekayaan kita. Saya tengok ada orang kaya banyak infak. Iya, banyak infak, duduk dengan orang miskin dia nak ke? Iya, banyak beri sumbangan, iya. Adakah cium tangan orang miskin, peluk orang miskin, ada tak? Kadang dia bagi sumbangan, dia nak cium tangan dia, nak tangkap gambar ramai-ramai, nak memberi sumbangan, mengharapkan kehormatan. Biasakan sifat macam tu. So zaman sekarang kita berada pada zaman kalau nak kekayaan,
Nak hidup macam orang fakir susah. Maka boleh kamu nak kekayaan, boleh, tapi cuba perhati kehidupan Abdurrahman bin Auf. Ada tak Abdurrahman bin Auf tu sombong, membesarkan kenderaan, memahalkan kenderaan, mengharap dipandang oleh orang? Tak ada. Yang keenam, rawahu Al-Bazzar, riwayat daripada Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, adapun engkau sesungguhnya adalah orang yang pertama yang akan masuk ke syurga daripada orang-orang kaya daripada umatku. Maksudnya orang kaya tu memang lambat masuk syurga. Pada satu riwayat hadis, hadis ditanggung sekejap lagi saya sambung balik. Pada satu riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, berbahagialah wahai orang-orang fakir, wahai orang-orang miskin, kerana setelah aku memasuki syurga, kemudian kesemuanya kamu akan memasuki syurga setelah 500 tahun. Hadis sahih, hadis kuat ni. Ini bukan khilaf bainal ulama hadis, tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama hadis, tak ada. Hadis sahih. Baginda bersabda, beruntunglah wahai fakir dan miskin setelah aku memasuki syurga, setelah 500 tahun baru orang-orang kaya yang diampun oleh Allah akan memasuki syurga. Berapa tahun? 500 tahun. Kalau kamu betul sayang pada Nabi SAW, kamu akan cepat masuk syurga dengan Nabi. Kalau betul lah kamu satu orang yang sayang pada Nabi, rindu hati kat Nabi, confirm kamu nak cepat, takkan nak tunggu 500 tahun. Maka sebahagian salaf mengatakan, kerana hadis ini kami tinggalkan kekayaan kami, takkan nak tunggu 500 tahun, mana tahu sangkut harta tu ada haram, harta ada syubhan, neraka pula kami nanti. Dan engkau Abdurrahman bin Auf tidak akan memasuki syurga melainkan dengan merangkak. Sedangkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang banyak berinfak hartanya pun masih merangkak ke syurga, apatah lagi kita yang mengumpulkan harta pada zaman fitnah duniawi ini untuk bermewah, bersombong dan merasakan mulia berbanding daripada orang lain. Maka boleh kalau kita nak mengkayakan kehidupan, boleh, nak membanyakkan duit boleh, tapi dengan syarat jangan besarkan rumah, jangan bertingkat-tingkatkan rumah. Boleh macam tu? InsyaAllah bolehlah macam tu. Tapi kalau rasa hati saya tak kuat lah Ustaz, ulama salaf hati mereka pun tak kuat, apakan pula saya Ustaz? Tak payah, itu lebih baik. Tak Ustaz, saya bukan nak kata saya lebih baik daripada salaf, kerana kerja 8 jam saya ni memang gaji besar. Memang macam tu setiap bulan saya. Alhamdulillah baik, gaji kamu besar macam tu, maka jangan bangunkan rumah besar-besar tingkat-tingkat, tak payah. Ataupun kamu rasa zaman ni duk ada Ustaz, kampung saya ni banyak orang miskin, saya kena cari kekayaan untuk banyak berinfak, boleh. Tapi jangan sama, jangan banyak mentingkat-tingkatkan rumah, tak payah. Betulkan niat kamu. Masa yang sama, jangan menampakkan bahawasanya kamu ni duit orang yang banyak. Jangan. Biar di mata orang kamu dengan orang miskin sama. Boleh. Senyap-senyap mencari kekayaan. Sekarang tak. Dia cari kekayaan, dia nak orang dunia tu tahu dia tu orangnya duit banyak. Mana boleh? Tak boleh. Nabi SAW bersabda, barang siapa sezara takabur ada di dalam hatinya, sombong, maka Allah haramkan bau syurga untuknya. Biasa kan kaya sombong, tak boleh elak kan benda tu. Zarah macam mana? Di hujung jarum ada beribu-ribu zarah, cukup satu zarah saja. Berarti banyak mana? Oh, terlampau kecil sangat lah. Sekecil itu saja sombong ada dalam hati, bau syurga pun tak ada untuknya. Kemudian kita nak cakap pula, tak apa, saya harta banyak tak sombong. Kita ada dunia akhir zaman ni, semua berlomba-lomba untuk tu. Sehingga bayangan kita kalau dengar, ada pembahasan untuk jadi fakir, ada jadi gitu. Ada hidup fakir tu lebih tenang, lagi best. Ada dalil ada hujah, ada hadisnya, tak tahu pula aku. Seterusnya adalah mengenai kisah Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Ini Sayyidina Talha bin Ubaidillah ini termasuk golongan asyara mubasyara bil jannah, 10 top 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah meskipun kehidupan di dunia melalui lisan Nabi SAW. Ada 10 orang, 4 khalifah termasuklah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan juga sahabat-sahabat lain, Zubair bin Al-Awwam. Itu di antaranya Talha bin Ubaidillah. Satu hari Talha bin Ubaidillah tak boleh tidur.
Maka isterinya datang, Talha bin Ubaidillah, kenapa tak boleh tidur? Nangis pula engkau, Talha. Maka dia bagi tahu, wahai isteriku, macam mana aku tak nangis? Aku jual tanah. Aku jual tanah. Sahabat tu bagi duit cash dekat aku, punya banyak duit pada aku. Duit yang banyak ni tak boleh membuat aku tidur. Kita pun tak boleh tidur juga. Sebab apa? Duit sikit. Sahabat ni tak boleh tidur pasal apa? Duit banyak punya pasal. Isteri ni pun bagus punya orang. Isteri dia tak cakap, tak apalah, seteng bagi kat saya, lagi seteng infak. Tak. Isteri bagus, isterinya. Apa kata isterinya? Kesemuanya itu kau infakkan. Itu lebih baik. Seluruhnya harta yang kau dapat, duit yang banyak, engkau berikan pada fakir miskin. Oh, dia agihkan terus. Dan dalam kalimatnya, Alhamdulillah, Allah kurniakan isteri yang baik untuk padaku, ya Allah. Akhirnya dia agihkan pada fakir miskin. Baru malam tu boleh tidur nyenyak. Kita pun tak boleh tidur nyenyak juga. Sebab apa? Duit kita fikir duit sikit ni pasal. Sahabat banyak duit, nangis fikir nak kurangkan. Kita duit banyak, bukan syukur, malah nak tambah lagi. Moga Allah ampunkan kita semua, amin. Amin. Kalau sahabat yang confirm syurga pun tinggalkan duit, kita tak tahu kematian kita, setelah kematian kita syurga atau neraka, kemudian kita nak banyakkan duit pula. Moga Allah bimbing ke semuanya kita, amin. Amin. Sambung. Kata Imam Ghazali rahimahullah, seorang sahabat berkata ketika kemiskinan menghadapnya, selamat datang kepada syiar orang-orang saleh. Bila dia miskin, dia kata Alhamdulillah, selamat datang, iaitu syiar kepada orang-orang saleh. Alhamdulillah, dia syukur, dia seronok. Tetapi sekiranya datang kepadanya kekayaan, maka dia akan dalam keadaan khawatir ataupun dia dalam keadaan ketakutan. Orang-orang saleh di zaman dahulu, salaf, mereka gembira sekiranya pada waktu makan mereka tidak ada makanan. Mana nak makan, tak ada makanan, mereka akan seronok nanti. Maka ditanya pada mereka, sebab apa sekiranya ada makanan pada kamu, kamu gembira? Dia kata, iyalah, kehidupan aku dah jadi kehidupan seperti Nabi SAW yang tak ada makanan. Alhamdulillah, Allah rezekikan kehidupan aku seperti kehidupan kekasih Allah, iaitu Nabi SAW. Alhamdulillah. Kita balik tak ada makan, marah kita kat isteri kita. Sebaliknya isteri juga, ini apa tak ada makan, macam mana kita nak makan? Beza. Maka orang-orang saleh yang mengetahui kehidupan, kepayahnya hidup tu, sederhana hidup tu nikmat, sehingga kalau tak ada makan, Alhamdulillah. Ada makan, nangis. Kenapa nangis? Kerana kehidupan aku tak seperti kehidupan Nabi SAW. Sambung. Orang-orang saleh zaman dahulu, para salaf atau orang-orang sufi di zaman dahulu, gembira dengan ujian yang datang kepada mereka, dan mereka takut sekiranya kehidupan mereka dalam keadaan mewah. Kalau ujian datang, mereka seronok kerana ujian itu hapuskan dosa-dosa mereka. Tapi kalau hidup dalam keadaan mewah, itu yang mereka takut. Sayyidina Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, berapa banyak orang hidup dalam keadaan bermewah-mewah, tergelak, terbahak-bahak, hidup dalam keadaan penuh kemewahan. Penuh kemewahan. Rumah dia tu, saya tengok satu video baru dia orang tunjuk, tidur cermin tingkap, tekan dia dibuka macam tu. Uish. Dia ada langsir lah, langsir dia macam, adalah langsir sebenarnya kita tarik pun boleh langsir tu, tapi dia punya mewah, dia punya rumah. Malaysia tak jadi orang putih, tak, Malaysia. Bangun tidur, tekan dia akan buka nanti. Uish. Maka Sayyidina Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, berapa ramai orang hidup bermewah-mewah, tergelak, terbahak-bahak, sedangkan dia tak tahu dalam catatan kitab Allah dia adalah bahan bakar dalam api neraka Allah. Moga Allah Ta'ala ampun kita semua, amin. Amin. Seterusnya, kata Imam Ghazali rahimahullah, sekiranya benci atau tidak suka kepada kefakiran, renunglah, kerana kefakiran itu adalah kebanggaan para rasul dan para nabi. Kalau kita tak sukalah hidup fakir ni, nampak kolot sangatlah, dipandang rendah oleh orang lah, tak sukalah hidup macam ni, kena ingat, kehidupan macam tu adalah kebanggaan bagi para nabi, para rasul. Kalau kita tak ikut nabi, kita ikut rasul, nak ikut Fir'aun ke yang dilaknat oleh Allah, nak ikut Qarun ke yang dilaknat oleh Allah? Hidup siapa lagi kita nak? Bukankah para nabi, para rasul? Maka satu orang yang benci kepada kefakiran, tak mahulah hidup macam ni. Apa ni kuliah suruh kurangkan duit, ini apa punya kuliah ni? Ingat,
Sedangkan iaitu kefakiran adalah kebanggaan bagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seterusnya, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, menyimpan atau mengumpulkan harta yang banyak kerana takut kepapaan masa yang akan datang. Dia kumpul duit. Kenapa kumpul duit? Takut-takut akan datang masa kita rusak pula. Duit nak korek mana? Kenapa simpan duit banyak ni? Mana tahu tua-tua nanti dah tak boleh nak buat kerja apa dah, adalah duit ini kan, gitu. Kita bukan macam tu. Kalau bukan, alhamdulillah, moga Allah istiqamah kan. Alhamdulillah. Maksudnya saya tak ada simpan, Ustaz. Saya satu hari je. Penyimpanan saya tak ada, Ustaz. Mungkin duit saya tu cukup untuk seminggu 40 hari. Sebab dalam pembahasan Daud At-Tai, kata Daud At-Tai, orang dikatakan zuhud, dia menyimpan untuk masa setahun. Zuhud lah dia tu. Duit yang disimpan untuk setahun. Kita cukup masuk orang tua, masih cukup lagi duit yang ada. Tu tak ada dah, tak ada. Atau yang kedua, cukup masa untuk 40 hari. Seperti yang saya kisahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Sadiq As-Saqati jumpa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ambil duit. Kata Imam Ahmad, tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya punya makanan, duit saya cukup masa untuk 40 hari. Kalau kamu beri kat saya, tak boleh lah. Tunggu 40 sehari saya dah habis makanan, dah habis keuangan, baru kamu bawa kat saya. Itu tak apa, time tu baru saya terima. Kita tak apalah, tak apa, bismillah, alhamdulillah, terima kasih, kamulah kawan dunia akhirat saya. Itu kita, sebab dia bawa duit banyak kat kita. Aku tak boleh lupa kau, insyaAllah aku tak gambar, aku tulis kat status, inilah kawan baik saya, aku kenalkan pada dunia, siapa kamu? Wah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tak mau, 40 hari. Lebih tinggi lagi kedudukan satu hari saja. Dia ada masa untuk hari tu je, hari lain dah tak ada. Itu lebih baik macam tu. Boleh hidup macam tu pada zaman sekarang ni, alhamdulillah, minta Allah kekal lah, amin. Nah, menyimpan atau mengumpul harta untuk harta yang banyak kerana takut kepapaan masa yang akan datang. Hidup susah nantilah akan datang. Demikian itu termasuk bahagian dari buruk sangka kepada Allah. Dia buruk sangka kepada Allah tu. Tapi saya bagi tahu ni, sekiranya ada kekuatan amal, tak ada kekuatan tak payah. Okey, ini individu, jangan ajak orang lain. Orang tak kuat, jangan. Maksud saya orang lain, keluarga tak apa. Tapi jangan ajak kawan, ajak pada orang ramai, orang tak kuat. Kalau bubuh kat status macam ni, takut orang nanti, aku termasuk buruk sangka. Aku tanya dekat ustaz tu, boleh je dia kata simpanan bulanan tak ada masalah. Tapi pembahasan kita, pembahasan dalaman hati, sehingga Imam Ghazali memandang kalau menyimpan harta kerana takut sesuatu yang akan datang pada masa akan datang, termasuk daripada su'uzan, sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia tak yakin kehidupan yang akan datang Allah cukupkan dia. Saya ceritakan satu cerita. Fariduddin Al-Attar karang kitab Cita-cita Awliya'u Minas Salihin, iaitu kitab Tazkiratul Awliya. Seorang syekh, dia ada puteri dia. Dan seorang syekh ni juga, guru ni juga, dia ada anak murid dia. Dia tanya kat anak murid dia, nak nikah tak? Nak nikah lah, anak muda, siapa tak nak nikah? Tapi kerana duit saya tak ada, baik, kamu letaklah beberapa makanan di hadapan kamu, InsyaAllah dah cukup dah, InsyaAllah puteriku akan terima kau. Besok sampai tok guru ni kata, ya syekh ni bagi tahu, puteriku, inilah lelaki yang aku akan nikahkan dengan kau. Apa kata perempuan ni? Anak tok guru, anak syekh. Kata wanita tersebut, ya rijal, wahai lelaki, makanan yang ada pada hadapan kamu makanan bila? Oh, makanan semalam. Saya beli semalam, saya simpan, hari ni saya letak. Kenapa tak makan semalam? Takut hari ni tak ada makanan, sebab tu yang saya simpan untuk hari ni. Oh, tak payahlah. Kamu pun hati tak boleh yakin kepada Allah, kamu nak nikah dengan aku, baliklah, jangan simbanglah. Hati pun tak boleh nak jaga hubungan dengan Allah, kamu nak jaga aku pula. Tak layak macam ni. Yakin dulu hati, kuatkan hubungan hati kamu dengan Allah, jumpa aku balik, kemudian baru kita nikah. Ada isteri macam ni best lah. Yang dia nak, memang dia perempuan ni dia nak satu hari cukup, jangan simpan makanan untuk besok. Macam tu seronok lah dapat bini macam tu. Tak payah simpan Maggi, tak payah simpan tomato banyak. Memang tomato untuk satu hari lah, ubi untuk satu hari makan je. Besok hidup makanlah, tak hidup tak payah makan. Nanti ada cerita yang saya akan bawa kepada kongsi untuk bersama, macam mana para sahabat menghabiskan kehidupan hanya untuk satu hari. Besok kadang mereka hutang, macam mana dah habis harta semalam. Tapi hati mereka yakin pada Allah, sehingga hutang tu dipermudahkan oleh Allah. Mungkin kita punya hati mungkin kurang nak sampai ke arah macam tu. Tapi kata Imam Ghazali,
Kerana ini pembahasan untuk ahli ilmu, bukan untuk orang awam. Maka khusus Imam Ghazali tu nasihat untuk orang awam, jangan simpan banyak-banyak duit, kerana seolah-olah kamu tu rasa musibah akan datang, sedangkan kamu pun tak tahu nanti. Maka jangan kamu sangka buruk pada Allah, menikmati je untuk kehidupan satu hari, itu lebih baik. Cukuplah itu dikatakan dosa sekiranya satu orang telah sangka buruk kepada Allah. Sangka buruk pada orang pun dosa besar, bagaimana pula seorang yang sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Imam Harith Al-Muhasibi rahimahullah berkata, siapa yang mencintai dunia dan gembira dengan dunia yang diperoleh, dia suka harta yang banyak, kereta baru keluar, dia kata ini adalah kekasihku, cantiknya, sekiranya aku dapat dia ni, bestnya hidup. Ini cinta dunia ni. Dia nampak ada kereta, orang lalu kita, bestnya kau dapat ni kereta macam ni kan. Kemudian ada duduk sebelah suami bawa aku, bestnya siapalah. Inilah suami-suami yang dicari. Siapa yang cinta dunia dan sekiranya dia memperoleh harta yang banyak, dia gembira. Bestnya aku ada harta banyak, tak ada macam adik-beradik aku, tak ada macam kawan aku, dan gembira kerana dia memiliki harta yang banyak atau kemewahan yang diperoleh. Maka hilanglah ketakutan pada akhirat daripada hatinya. Allah akan hilangkan soal takut pada Allah. Allah akan cabut nanti. Dia takkan ada takut pada Allah, takkan ada. Takut mengenai kengerian akhirat, sakaratul maut, tak akan ada dalam hati dia nanti. Jaga-jaga. Maka berpada-pada dengan dunia. Jangan gembira sangat, jangan takut sangat, ada duit nanti akan habis, tak payah. Syukur je. Jaga harta tersebut bukan dengan simpanan yang banyak, ada haknya untuk berinfak, infak bagi kat mak ayah. Jangan gembira dengan kekayaan yang banyak, kerana orang yang bergembira rasa gembira, dia ingat dia rasa syukur pada dia gembira tu. Kalau rasa syukur dengan harta yang banyak, akan berinfak. Orang syukur terhadap harta, dia akan berbuat baik dengan harta itu, dengan banyak berinfak. Bukan alhamdulillah duit banyak, bukan, tu bukan syukur, tu gembira nama dia. Jaga-jaga nanti hati macam tu, takkan ada sikit pun ketakutan soal akhirat, takkan ada nanti. Seolah-olah dia ni bukan hamba Allah, seolah macam dia tak pernah akan jumpa dengan kematian pun. Dia punya sibuk dengan mengumpul harta. Dan seterusnya kata Imam Ghazali rahimahullah, tanda hati seseorang itu telah terpaut dengan cinta kepada harta apabila dia lebih takut kekurangan harta berbanding bertambahnya dosa. Faham tak? Tanda hati satu orang sudah cinta kepada harta, kemewahan, adalah dia akan takut sekiranya hartanya kurang, dan dia tak takut sekiranya dosanya bertambah. Faham tak? Harta kalau sikit, dia risau, sedih nanti. Dia sedih. Kalau harta dia tu banyak, dia bergembira. Tapi dosa dia tu banyak, dia tak akan sedih pun. Harta tu kalau kurang, dia sedih. Ataupun harta tu bertambah, dia bergembira. Tapi dosa duk bertambah tu, sikit pun tak ada kesedihan. Dia sedih tu kalau kurang duit saja. Kalau banyak dosa tu, sikit pun kesedihan tak akan ada dalam hati dia. Itu kata Imam Harith Al-Muhasibi tu tadi tu. Orang yang cinta hatinya terhadap, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada keduniaan, kemewahan hidup, dan dia gembira, dia ada harta yang banyak, hidup yang mewah, dia tunjuk dekat Facebook. Ini jaga ni. Jaga orang macam ni. Nanti hati dia selera ketakutan pada akhirat tu tak akan ada nanti. Tak payah tunjuk. Kerana ukuran keimanan seorang tu hebat, keislaman seorang tu hebat, bukan diukur dengan ditunjuk kemewahan tu, bukan. Maka disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, kita nak tahu kita ni kebulu dengan harta pun tak, kasar sikit lah bahasanya, kebulu dengan harta ataupun tak, sekiranya kekurangan harta gelisah, sekiranya banyak dosa kita buat, solat pun tidak, sikit pun tak ada kesedihan. Dia tu sedih tu hanya untuk harta saja, untuk amalan tak ada. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, duhai Bani Adam, duhai anak Adam, kamu hanya memikirkan kenapalah harta tu kurang, kamu tak pernah berfikir kenapalah amalan kebaikan aku kurang. Kan gitu. Kita tu tak boleh tidur kerana fikir kenapalah duit tak banyak. Kita tak boleh, kita tak pula, kenapa saya tak boleh tidur, kenapa, kerana saya fikir kenapa amalan saya kurang. Itu tak ada fikir pula.
Yang seterusnya, dan tanda Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, dan tanda hati seseorang itu terpaut dengan cinta kepada harta adalah mengumpul harta atau membanyakkan harta disebabkan manusia melihatnya hebat atau tidak merendahkan kedudukannya. Kenapa satu orang banyakkan duit, nanti orang pandang saya rendah nanti. Saya sikit duit, orang tak nak bergaul dengan saya, orang jauh dengan saya. Allah dekat dengan kamu, cukuplah. Kerana dunia dan akhirat milik Allah. Kalau Allah dekat pada kamu, dah cukup meskipun manusia jauh. Tapi kalau manusia dekat pada kamu sedangkan Allah jauh daripada kamu, apa ada nilai kehidupan kamu? Apa ada nilai kehidupan kamu? Mati kamu susah, kubur kamu susah. Biar kamu dijauhi oleh manusia kerana kekurangan harta, sedangkan itu dekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup dah. Ya biasa kalau hati orang dah virus hubbud dunya, hubbul mal, cinta dunia, cinta harta dah masuk dalam hati dia, begitulah keadaan dia. Resah kalau orang tak respect dia, orang pandang rendah kerana dia tak ada kekayaan, resah hidup dia nanti. Dia akan fikir macam mana nak banyakkan duit nanti. Dah kat situ tak akan ada menemui ketenangan dalam hidup nanti. Moga Allah bimbing kita semua, amin. Seterusnya, para sahabah radhiyallahu ajma'in meninggalkan harta kerana mereka akan takut, mereka tu dalam keadaan takut akan dihisab oleh Allah Ta'ala di akhirat dalam keadaan lama. Para sahabah tinggalkan harta kerana mereka takut nanti hisab di hadapan Allah tu lama, mereka takut. Ali Zainal Abidin Sajjad rahimahullah ambil wuduk, nak pingsan, pitam, nak takbir tak boleh takbir, nak pingsan. Orang tanya, kenapa gitu? Apakah kamu layak nak tanya aku? Apakah kamu boleh tanya soalan macam ni kat aku? Aku nak menghadap siapa? Allah. Mestilah macam ni keadaanku. Aku tu merasakan seolah-olah Allah tu aku hadap di hadapan Allah. Takkanlah menghadap Allah aku tak rasa ketakutan kepada Allah. Sebab tu aku ambil wuduk tadi, hati tak apa nak sedap dah, duk pitam-pitam dah. Kenapa? Aku nak hadap Allah. Kalau di dunia belum menghadap Allah, dengan salat saja menghadap Allah, itu pun mereka takut, nanti di akhirat hadap terus di hadapan Allah, maka lebih lagi mereka takuti. Kerana itu maka mereka meninggalkan harta supaya permudah penghisapan mereka. Kita tak adanya fikir gitu, tak ada. Belum sampai, otak kita masih cetek. Kita rasa kita matang dalam hidup, kita rasa kita matang dalam hidup, mampu kekayaan, mampu berikan pada isteri, berikan keluarga, mampu kereta mahal. Kita rasa kita matang dalam hidup, cetek, buntu lagi pemikiran, macam budak-budak lagi. Satu orang fikir jernih soal kehidupan akhirat, banyak harta, lama pula aku dihisap di akhirat nanti. Soal masuk duit macam mana, keluar duit untuk apa, banyak susah nanti di akhirat, tak payahlah. Ini tak ada. Kita fikir dunia, biarlah orang tengok kita tu terbaik mengenai kekayaan, itu sudah memadai. Apa jadi di akhirat, langsung kita tak ada fikir. Orang kalau betul fikir soal akhirat, ada selera tak untuk kekayaan? Tak ada, mana ada. Takkan ada, sebab dia tahu bahayanya, jahanamnya harta tu, musibatnya harta tu. Maka dalam hadis tersebut menyebutkan bab adalah meninggalkan kekayaan, lebih memilih kefakiran. Kenapa? Soal dia punya masalah. Moga Allah beri kekuatan untuk kita amalkan ilmu yang kita faham, amin. Yang seterusnya, sahabat memiliki harta yang banyak lalu ditinggalkannya kerana takut hati akan menjadi rosak. Adakah engkau, kata Imam Ghazali, adakah engkau mengharap bahawa hati engkau akan lebih takwa daripada hati para sahabat? Kalau para sahabat ada duit banyak, tinggal takut hati rosak, awak hang tu hati lebih takwa daripada hati sahabat ke? Hati kamu lebih wara' daripada hati para sahabat ke? Itu persoalan dia. Para sahabat duduk di zaman Nabi, jaminan syurga untuk mereka, mereka tinggalkan takut hati rosak. Awak, hati kita lagi takwa daripada hati para sahabat. Nah, itu saya cakap, kalau fikir betul soal akhirat, kesederaan untuk membanyakkan harta tak ada, untuk membanyakkan ibadah tu nanti ada, nanti insya-Allah. Yang seterusnya, kata Imam Ghazali rahimahullah, jangan ada keinginan untuk menambah-nambahkan harta. Qanaahlah, hati akan lebih tenang dan tidak menyusahkan hisab di akhirat.
InsyaAllah hisab di akhirat tu jadi mudah, jadi senang nanti. Maka qanaah itu lebih baik. Ada banyak kali saya sebut dah mengenai qanaah. Hadis yang sebelum ni pun ada kan, hadis yang ke-24 mengenai qanaah. Seterusnya, di antara sebab memilih fakir atau memilih miskin berbanding kaya disebabkan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh At-Tirmidzi, iaitu akan masuk ke syurga orang-orang muhajirin yang miskin sebelum orang-orang muhajirin yang kaya dengan 500 tahun, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Kenapa memilih fakir, kenapa memilih miskin berbanding kekayaan? Kerana cepat saya bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Maka sebahagian sahabat mengatakan, kami tak ada selera sikit pun dengan syurga, kami keinginan dengan syurga sikit pun kami tak ada. Kita solat nak bidadari, haji umrah kutip kotoran kat masjid kan, dapat bidadari tu, oh semangat dia kutip pun. Tok Siap kata ni kerja saya, tak payah, lillahi ta'ala. Oh dia ambil, tak bagi Tok Siap buat kerja. Kenapa? Nak bidadari. Sahabat kata sikit pun kami tak ada keseleraan. Disebabkan Nabi SAW duduk di dalam, kerana itulah kami ingin pada syurga. Kalau Nabi tak ada dekat syurga, sikit pun kami tak ada selera. Kami nak duduk dekat dengan Nabi SAW tu cukup lah. Ja'far At-Tayyar sudah syahid, tapi dia punya roh tengah berkeliaran dengan Nabi SAW di dunia. Sahabat kata ni Ja'far At-Tayyar ni duduk kat kubur, tapi dia minta izin kepada Allah nak duduk dengan aku, kerana nikmat di dalam kubur dengan nikmat duduk bersamaku, lebih nikmat duduk bersama denganku, kata Ja'far At-Tayyar. Pada duduk dalam kubur tu, sebahagian daripada taman syurga dah diberi dah, tapi katanya tak nikmat, lebih nikmat lagi duduk dekat Nabi SAW. Kita nak kenikmatan tersebut, kemudian kita nak banyak kumpul harta pula, menyebabkan 500 tahun baru. Cuba kita fikir matang tengok, kaya berapa lama? 70 tahun. Tak, saya ni lah tak berapa lama hidup Ustaz, 40 tahun kot. Okey, 40 tahun kekayaan. Tak Ustaz, saya ni rasa macam nak hidup lama sikit, bubuh lah 90 tahun. Berapa kaya? 90 tahun. Di akhirat, kalau ni diampun oleh Allah, kalau diampun oleh Allah, lepas 500 tahun baru nak masuk syurga. Pasal 90 tahun yang kamu kekayaan, kamu nak lama kah penghisapan di akhirat nanti? Cuba kita fikir balik. Maka orang yang fikir, tahu kematian dia tu setelah kematian ada akhirat, maka keseleraan untuk membanyakkan harta tu tak akan wujud di dalam hatinya. Yang seterusnya, selayaknya nak menjadi hamba yang bagaimana, kata Imam Ghazali, ini nak jadinya. Berapa minit dah? Tak lupa nak tengok jam pula. 47 minit dah. Okey, kata Imam Ghazali rahimahullah, habis tu kita nak jadi hamba yang macam mana sebenarnya? Pertama, merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Saya ada duit saya untuk sehari cukup makan je Ustaz, alhamdulillah. Saya Ustaz, duit ni bolehlah, cukuplah makan tu bolehlah, alhamdulillah. Tapi tak banyak duit, alhamdulillah. Jangan ada keinginan untuk banyak, tak payah, alhamdulillah. Akan datang macam mana Ustaz? Yakin Allah akan bagi. Anjing tepi jalan pun Allah bagi rezeki. Habis tu kamu yang solat, jaga hubungan baik dengan Allah, takkan Allah kebuluhkan kamu? Anjing duduk tepi jalan, kalau anjing ada bertuan pun, tuan dia buat rumah kat dia, beri makan kepada dia. Kita menjadi hamba kepada Allah, Tuhan kita Allah, sembahnya, tunduknya kita kepada Allah, takkan Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan rezeki? Anjing tunduk kepada hamba pun, hamba memberi, kita tunduk bukan kepada hamba, kita tunduk kepada Allah, takkan Allah Taala tak beri pada kita? Maka apa yang ada, alhamdulillah. Gaji saya sekarang 2,000, alhamdulillah. Jangan cari gaji kerja 3, 5, 6 ribu, tak payah. Kalau betul 2,000 tu cukup untuk kamu, hari-hari boleh makan, simpanan sikit je lah, alhamdulillah. Tak payah cari kerja lain, tak payah lah. Nanti kalau kamu cari kerja lain, nanti lagi serabut kehidupan kamu nanti, tak payah. Hidup life macam tu sudah cukup dah, menikmati kehidupan macam tu, sehari-hari boleh makan dengan duit hasil kerja sendiri, dah alhamdulillah ada. Dia dah mati, alhamdulillah, tak ada apa dah kan. Tak payah fikir soal kerja, soal gaji, tak payah fikir. Hutang pun tak payah fikir, orang yang bayar kan, senang kita tidur. Tapi kalau niat tak membayar, susah pula nanti kita kat kubur. Hutang niat tak nak bayar, susah pula nanti. Dunia pun susah, akhirat pun sangkut. Hutang banyak buat apa? Tapi kerana nak dipandang oleh orang, hutang pun hutang lah. Bodoh apa kita tu? Bangang apa tu? Sel apa tak cantum tu? Urat tu.
Kerana nakkan pelihatan orang, perlu hutang sana hutang sini. Kenakan pandangan kemuliaan orang kepada tunduk pada kita, perlu mencari kemewahan. Masa tu jahil betul, kebodohan betul. Berarti apa nak jadi dalam hidup ni? Sepatutnya saya nak kena macam mana keadaan hati saya. Apa yang ada, alhamdulillah, jangan cari apa dah. Alhamdulillah, syukur. Yang kedua, zuhud. Maksudnya kalau boleh jangan ada kemewahan untuk dunia tu, jangan ada segi pakaian. Jangan sampai orang tu tengok kita dua kali. Jangan dalam hidup tu, biar kita hidup seperti orang tak ada penilaian. Biar orang tengok kita sekali tu, nak tengok kali kedua menyampah aku. Hiduplah macam tu. Jangan ada istilah nak tengok kita lagi. Wah, macam tengok kita menyampah aku, tengok nombor dua kali. Atau sekali tengok pun nak muntah tengok kita. Macam tu tak apa dah. Biar tak ada perbezaan antara kita dengan orang lain. Maksudnya orang awam sekeliling, kalau perbezaan maksud saya ada kekayaan lah. Maksudnya kereta kita entah macam mana, sekali tengok nombor dua kali tengok. Tapi kalau Myvi, Iswara, orang tak mau tengok lah. Mana orang nak tengok? tak ada orang tengok. InsyaAllah tengok sekali tu je lah kan. InsyaAllah itu macam tu. Okay. Kereta besar pun enjin bunyi kuat sangat, orang tak tengok lah. InsyaAllah tak tengok. InsyaAllah. Tapi kalau motor kalau wallahualam lah motor tu. Tapi kalau sekeliling rumah kita tu memang pakai motor macam tu, tak apa. Nombor 3, banyak bersedekah dalam hidup ni. Dalam sehari tu mesti kena ada sedekah. Berapa banyak? RM1 menjadi ya. Hari-hari kena ada. Hari-hari kena ada. Nabi SAW bersabda, bersedekah bukan mengurangkan harta kamu, bahkan menambahkan harta kamu. RM1 pun sudah memadai. Tapi jenis kita ni gaji besar, janganlah RM1, 50 okey lah. Hari-hari 50 tu cantik lah. Nombor 4, mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Maksudnya pastikan orang lain hidup senang, biar kita susah untuk menyenangkan kehidupan orang lain. Yang seterusnya, yang kelima adalah yaqin dan tak takut miskin. Yakin, dia tak takut sekiranya miskin pun alhamdulillah, maksudnya dia tak takut. Yang keenam, tidak menyimpan sesuatu untuk hari yang akan datang atau hari yang besok. Saya sebut tadi lah, pastikan duit kita cukup untuk 1 tahun saja, jangan lebih. Tak Ustaz, saya rasa hati saya rosak nanti Ustaz. Ya, 40 hari. Saya lagi zuhud Ustaz. Ya, 1 hari cukup. Saya lebih dia tak ada lebih lah, dia 1 hari je. Nak lebih zuhud tu tak ada dah. Dia tahap dia 3 je. Setahun, 40 hari, 1 hari cukup. Macam saya tu sebenarnya Allah pilih mudahkan untuk macam tu kan. Saya hari-hari dapat duit. Maksudnya bagi habis hari tu, jangan ada simpan. Cukup untuk 40 hari tu cukup lah. InsyaAllah 40 hari cukup. Tapi untuk setahun lah, tak ada, saya tak cukup. Saya dah cerita kan, nak buat kad pun tak boleh, orang tak bagi, bank tak bagi. Dia kata mana ada bukti kerja nak bagi bos bagi duit, tak ada tak? Saya kata mana ada, tak boleh buat. Dia kata tunggu habis PKP dah bersih baru datang. Wah, aku mati dulu sebelum tu, saya tak ada dulu. Kan? Sampai tak ada, sampai sekarang saya tak ada. Tapi boleh hidup? Boleh. Tapi adakah macam pening-pening kepala sebab tak ada simpanan bulanan? Tak ada, hidup okey, tak ada pening apa lah. Kadang-kadang pening sikit kepala, kurang tidur ada lah. Tapi alhamdulillah. Yang seterusnya, ketujuh, benci untuk membanyakkan harta. Tak suka untuk banyakkan harta, tak nak. Dah cukup, dia tak suka untuk banyak-banyak, tak nak. Yang seterusnya, ke-8, redha dengan keadaan diri sebagai seorang fakir atau miskin. Dia syukur Allah Ta'ala fakirkan dia, miskin. Dia tak ada keseleraan, dia tak akan terliur dengan kehidupan orang lain. Dia tak ada terliur, bestnya aku nak jadi kehidupan. Tak ada. Dia syukur dengan kehidupan sebagai fakir dan miskin. Yang ke-9, sentiasa merasa diri hina dan tak baik. Tawaduk, sentiasa rasa orang lebih baik. Tengok orang kekayaan, insya-Allah dia orang kaya yang banyak infak. Tengok orang kekayaan yang sombong, tayangkan kekayaan, insya-Allah sebelum mati dia berubah tu. Saya yang kan sebelum mati tak tahu macam mana. Sentiasa dalam keadaan macam tu. Dia tengok orang yang sibuk kerja, dia orang kerja ni sebabkan dia tak nak hina, ada perasaan meminta kepada orang lain, sebab tu dia kerja. Sentiasa husnuzan, sangka baik, suuzan dengan diri sendiri. Husnuzan dengan orang lain, suuzan dengan diri sendiri. Sangka baik dengan orang lain, sangka buruk dengan diri sendiri. Yang seterusnya adalah benci kepada kemasyhuran atau dimuliakan orang. Dia tak suka satu benda yang manusia hormat dia tak suka, dia akan tinggal terus. Dia tak nak satu benda yang manusia respect dia tak nak. Dia akan buat sembunyi-sembunyi. Dia tak nak manusia tahu kedudukan kebaikan dia. Sentiasa humble, dia tak mau dunia tu kenal dia tak nak. Biar kampung-kampung tak kenal dia sebagai jahat pun tak apa. Macam tu.
Yang seterusnya adalah istiqamah. Nah, yang ke-11 yang terakhir, istiqamah. Pertama, rasa cukup dengan apa yang ada. Nombor 2, zuhud. Yang ketiga, banyak bersedekah dalam hidup ni. Yang keempat, utamakan orang lain berbanding sendiri. Kelima, yakin dan tak takut miskin akan datang pada dirinya. Yang keenam, tidak menyimpan sesuatu lebih daripada setahun, 40 hari ataupun sehari. Ketujuh, benci untuk membanyakkan harta, tak suka banyak harta. Yang ke-8, redha dengan keadaan diri sebagai orang yang biasa, fakir miskin. Yang ke-9, sentiasa merasa diri tak baik, hina. Yang ke-10, benci kepada kemasyhuran, tak suka orang kenal dia masyhur, dia famous, dia tak nak macam tu. Yang ke-11 terakhir, istiqamah dengan hubungan kebaikan dengan Allah, ataupun istiqamah dengan ke-10 atas tadi. Siapa yang amal dengan ke-11 ini, maka mudahlah urusan penghisapan dia di akhirat. InsyaAllah senang nanti. Urusan dunia pun senang, penghisapan di akhirat pun senang. Moga Allah beri kekuatan untuk kita amal. Amin. Amin. Nah, Imam Ghazali rahimahullah sebut, sekiranya seseorang itu memiliki gaji yang cukup, dia tak ada lebih daripada cukup, dia cukup-cukup saja, dia tak ada lebih dia ada cukup-cukup saja, maka jangan ada fikiran atau usaha untuk membanyakkan harta, tak payah. Maksudnya dia jangan ada macam ni, orang tu dia ada gaji cukup je, duit dia tu kerja tu cukup-cukup. Jangan ada fikir untuk membanyakkan duit dengan alasan untuk bersedekah, tak payah. Faham maksudnya? Dia gaji memang jadi cukup-cukup atau banyak juga lah. Dah hidup macam tu, jangan fikir nak membanyakkan duit. Kenapa banyakkan duit? Nanti banyak duit boleh sedekah. Tak payah. Walaupun ada hukumnya harus, tapi kerana saya sebut tadi, lebih nak menjaga hati kita, tak payah. Dah gaji cukup tu menikmati dah. Jangan bagi alasan, saya nak banyakkan duit kerana bersedekah. Tak payah. Disebabkan apa kata Imam Ghazali? Kerana meninggalkan kesibukan dengan harta, dengan kesibukan dengan meninggalkan harta. Maksudnya dia tak sibuk dengan banyakkan harta, ditinggalkan harta. Zikir, ilmu, i'tibar, tafakur, itu lebih memudahkan penghisapan di akhirat dan membanyakkan pahala. Maksudnya kamu jangan ambil side untuk banyak sedekah tu, tak payah. Bahagian untuk membanyakkan harta bersedekah, tak payah. Tak payah. Kalau kamu gaji yang cukup banyak tu saja, cukup dalam kehidupan, dan alhamdulillah. Jangan sampingan side, jangan online tu, online ni tak payah, kamu gatai, tak payah. Apa yang hidup dalam hidup kamu dah cukup-cukup. Berarti kedudukan kamu tak payah nak membanyakkan duit untuk bersedekah. Habis tu kamu nak banyakkan apa? Banyakkan zikir. Pahala kamu dekat situ, bukan kat banyakkan duit untuk bersedekah. Jangan. Habis pahala kamu tak kat mana? Kat banyak zikir, banyak i'tibar, mengambil i'tibar sesuatu yang berlaku di atas muka bumi Allah, tafakur, berenung soal kematian. Ya Allah, aku mati macam mana ya Allah? Agak-agak aku mati dalam keadaan sujud pada Engkau, atau aku mati ketika aku termaksiat ya Allah, atau aku mati ketika balik kerja orang isteri, boom, aku mati ya Allah. Ya Allah, kubur aku agak-agak sempit macam mana ya Allah? Hari ni aku hidup dengan keliling, ada banyak duit, banyak pengikut, nanti aku kubur aku satu orang je ya Allah. Kubur aku gelap ya Allah, amal ibadat pun tak banyak ya Allah, macam mana ya Allah? Allah, Kau terima tak aku sebagai hamba-Mu ya Allah? Kau terima aku sebagai orang kekayaan ya Allah? Kau terima tak agak-agak aku mati ya Allah? Aku hamba yang tak pernah ingat pada Engkau ya Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bimbing aku untuk ibadah pada-Mu. Tafakur. Tafakur sa'ah dalam hadis Nabi SAW. Tafakur satu saat lebih baik daripada ibadah ratusan tahun. Bahkan riwayat lain 1000 tahun, 1000 tahun. Tafakur satu saat lebih baik. Hadis sahih. Nah kan, maka tafakur itu lebih baik. Renung akhirat, itu lebih baik. Lagilah mudahkan penghisapan di akhirat dan banyak lagi pahala. Ada seorang sahabat mengatakan lebih baik atau lebih afdal berzikir pada Allah berbanding memberi sedekah pada orang lain. Dan seorang sahabat mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'anhum, berzikir kepada Allah lebih baik daripada banyak harta dan banyak berikan sedekah pada orang lain. Habis kedudukan kita macam mana? Jadi macam itulah. Yang ke-25 setengah ahli ilmu mengatakan meninggalkan mengumpulkan harta itu lebih baik berbanding mengumpulkan harta untuk bersedekah. Faham tak? Tinggal tak mau kumpulkan harta, saya tinggal lah tak mau duit banyak, itu lebih baik daripada kamu kumpul banyak duit bersedekah. Zaman kita tu macam tu. Zaman sekarang kalau kumpul duit banyak alasan untuk sedekah, bahaya.
Kita kenal lah siapa kita. Kerana sekarang orang banyak duit, dia banyak menyimpan daripada sikit bersedekah. Dia sedekah tu banyak, lagi banyak duit dia simpan lagi. Apakah itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in? Dah yang ke-26, berusaha untuk tidak menjadi orang yang banyak harta pada zaman ini. Zaman Imam Ghazali ni, Imam Ghazali sebut. Betul lagi zaman sekarang kita. Berusaha untuk tidak menjadi orang yang banyak harta atau orang kaya. Berusaha untuk tak mau jadi orang kaya pada zaman ini lebih baik disebabkan apa? Mengistirahatkan badan dari keletihan. Banyak kerja, banyak letih. Banyak fikir tu, banyak memenatkan. Kadang fikir lagi letih juga tau. Kadang memikirkan tu, itu lebih letih daripada orang yang bekerja, banyak kerja. Fikir tu, Masya Allah. Tak boleh tidur, tak cukup tidur, letih lah. Maka zaman sekarang kita ni, meninggalkan daripada tak nak menjadi orang kaya itu lebih baik. Pertama adalah menyebabkan mengistirahatkan badan dan keletihan. Yang kedua, tidak banyak kepayahan hidup yang dihadapi. Banyak kekayaan, lagi banyak susah nanti hidup tu. Lagi banyak susah kehidupan akhirat. Dia tak banyakkan kepayahan hidup dia. Yang ketiga, hidup dia akan jadi nikmat. Amal tengok, nikmat hidup tu nanti. Yang keempat, hati tenang dan mudah reda dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ada 2 cerita. Kita tutup majlis dah. Cukup 1 jam? Cukup. 1 minit lagi. Cukup 1 jam dah. Ini bahaya ni kalau lama-lama. Dia banyak ilmu ni, dia lagi susah. Dia tiba limpah, dia keluar lah. Kita nak bumbung masuk dalam balik. Okeylah, ada 2 lagi. Terakhir kata Imam Ghazali. Pertama, Ibnu Umar, saya janjikan tadi. Ibnu Umar ni bagus orangnya. Masya Allah. Like father, like son. Sebiji je bapaknya juga, Ibnu Umar ni. Ibnu Umar radhiyallahu anhu satu hari naik kuda. Dan dia rasa hebat dengan kudanya. Wah, aku mampu naik kuda. Turun Ibnu Umar radhiyallahu anhu, panggil pembantunya. Pembantu, kuda ini aku jadikan sebagai wakaf untuk jihad fi sabilillah. Pembantunya kata tak sesuai, sebab ni sesuai untuk pergi mana-mana rehla, pergi untuk wakaf untuk jihad. Kesian kuda ni, mahal kuda ni, tak sesuai lah buat untuk jihad. Kata Ibnu Umar, ketika mana aku duduk atas kuda tadi, aku rasa kemah kuda aku ni. Wah, mahalnya kuda aku ni. Hebatnya, dia menjadikan hatiku takabur kerana dia aku maksiat batin. Maka selayaknya dia ini digunakan untuk jihad. Dah pergi bagi untuk jihad. Ada kita ada motor, kemah aku motor kan. Bagi kat saya pergi kuliah. Pergi kuliah, pergi mengajar jihad tu. Bagi kat saya. Alhamdulillah. Tak adalah ni contoh perumpamaan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebenarnya saya nak cerita-cerita ni. Ibnu Umar radhiyallahu anhu orang bagi hutang kat dia. Hampir lebih kurang dalam RM300 lah. Bayar hutang. Bayar. Ada orang saksi, ada orang tengok, ni ada orang bagi ni. Besok orang yang sama yang menyaksikan, dia Ibnu Umar pergi pasar, beli satu barang lebih kurang RM5 dengan akad sebagai hutang balik. Orang yang menyaksi tu membuntuti di belakang dia, ikut. Ibnu Umar kata, kenapa ikut? Semalam aku lihat ada orang bagi RM300 pada engkau. Kenapa hari ni kau masuk pasar, kau hutang? Semalam punya. Aku dah agihkan 300 pada fakir miskin. Aku tak yakin besok aku boleh hidup. Tapi Allah dah hidupkan aku, nak buat macam mana? Dah aku beli akad sebagai hutang lah. Kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya Ibnu Umar, ketika kamu hidup di pagi, jangan fikir soal petang. Habiskan pagi itu. Bila kamu duduk di waktu petang, jangan fikir besok pagi. Habiskan kehidupan untuk malam tu. Itu bukan besok pagi. Duduk pagi, bukan kan kata kita fikir petang. Kita fikir 10 tahun akan datang. Itu mangkuknya kita tengok. Macam mana 10 tahun akan datang? Nabi kata petang kamu jangan fikir hidup kamu jadi apa. Sungguh-sungguh boleh jadi petang dah tak ada dah. Petang Almarhum nama kamu. Sekarang nama Haslam, petang jadi Almarhum Haslam. Sedap dengar kan? Almarhum. Bahasa Arab lagi. Almarhum Haslam. Sekarang orang panggil Muhammad Aslam, nanti title pangkatnya lebih besar lagi, iaitu Almarhum Haslam. Boleh jadi petang hidup kamu macam tu. Habis nak fikir untuk 10 tahun buat apa? Maka kerana itu yang semalam aku tak simpan, kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda dengan hadis sedemikian. Yang seterusnya kisah dalam kitab Ma'rifatul Awliya ataupun Qisasul Awliya karangan Syekh Khalid Muhammad Thabit Al-Misr, ulama Mesir
Al-Azhar rahimahullahu ta'ala. Karang satu kitab tu cerita ada seorang mak bidan. Masya Allah, mak bidan bagus, mak bidan ni. Dia ni tak nak ambil duit, tak suka ambil duit. Maka satu hari dia pergi kat satu rumah orang. Lepas tu dia kata, ini kenapa bogil ni perempuan ni? Dia nak keluarkan anak, kenapa bogil? Dia kata, dia ada isteri, dia ada suami, yang mana suaminya tu pergi perang. Dan kami tak mendapat khabar dia tu syahid, apatah dia akan balik. Tak tahu. Dia yang sebenarnya bagi duit kat kami, dia tak kerja. Entah dia saya tak tahu. Lepas sebulan, makcik ni dia panggil, mak bidan, jom pergi rumah aku. Dia pergi, dia tengok ada satu lelaki yang anak tu yang dah lahirkan anak pakai baju elok. Dia kata, ni lelaki ni siapa? Hari tu tak ada. Oh, ni lah menantu saya. Ini anak perempuan saya. Hari tu kamu keluarkan anak. Ini dia dah balik dah, alhamdulillah. Dia tak syahid. Dia balik. So dia bawa harta rampasan perang. Harta rampasan perang dia bawa. So dia bagi kat kita orang ni. Oh begitu. Nah, ni ada satu uncang duit. Dia kata, astagfirullah. Kau ajak aku datang rumah kau kerana duit. Celaka punya orang. Kita boleh macam tu? Kita alhamdulillah. Tak apalah kita. Tak apa. Kita kan. Tak apa. Tak apa. Kita gitu. Dia maki orang tu. Kita mana boleh kena jaga hati orang ni, orang nak bagi duit. Dia kata apa? Celaka punya orang. Engkau panggil aku ziarah rumah kau pahala yang besar, nak bagi duit, haram jadah. Lepas ni aku tak masuk rumah kau lagi. Assalamualaikum, balik. Wah, kita fikir banyak lagi harta kita. Alhamdulillah ni rezeki. Entah-entah tahajud tadi kot. Hari-hari tak kena tahajud, tentang dia tahajud dari pagi. Dia rasa, oh ni berkat ni, bismillah. Yang terakhir, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang-orang yang nak menerima nasihat ini, nasihat 28 nasihat termasuk kisah, hanyalah sedikit orang saja. Lain semua tak boleh terima ni. Apa ni cakap macam ni? Ui, susah ni. Yang boleh terima sikit orang saja. Moga kita termasuk pada golongan yang sikit tu lah. Amin. Akhir kalam, baik itu datang daripada Allah SWT, salah silap, kelemahan, kekurangan. Ya, datang berdiri sendiri. Hakikatnya qadrihi khairihi syarrih minallahi ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk, kullu min indillah. Kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah edisi yang akan datang kita sambung pula lah mengenai bab yang ke-28 pula, iaitu mendahulukan tumpuan pemberian kepada fakir miskin berbanding keluarga kita. Ini payah juga. Kita bagi pada orang miskin, baru kita bagi kat keluarga kita. Boleh macam tu? Moga Allah beri kekuatan untuk kita amal. Amin. Ini antara sifat Nabi SAW, amalan Nabi akan beri pada golongan ahli suffah, baru bagi pada isteri dan juga anak-anaknya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diletakkan wanita-wanita cantik di kiri kanan jalan. Dia tengok orang Islam tak jeling. Sampai berhari-hari lamanya perempuan duduk di tepi jalan. Nampak orang Islam tak tertarik pun pada wanita Yahudi. Akhirnya mereka kata, kalau begini sifat orang Islam, tak ada jalan untuk kita mengalahkan mereka. Bersama dengan mereka ada pertolongan daripada Allah Ta'ala.